A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat sama-sama kembali di dalam siri tadabbur harian kita, insya-Allah. Setiap hari satu muka surat. Insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita kurniaannya yang terbaik, insya-Allah. Dengan limpahan rahmat, keberkatan, dan juga segala-galanya lah, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharakan kita daripada azab neraka dengan usaha yang sedikit yang kita lakukan ini, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-329 dan kita akan bersama-sama di surah Al-Anbiya ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-90, insya-Allah. Jadi seperti biasa, insya-Allah, yang pertama sekali nak minta feedback daripada semua, gambar dan juga suara yang pertamanya, dan yang keduanya ialah dapat membuka mushaf, insya-Allah, seperti biasa, insya-Allah, untuk kita sama-sama mentadaburkan, melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat ini kepada kita 329, dengan insya-Allah moga-moga kepada siapa saja yang melihat ataupun yang sedang menonton live ini ataupun sedang melihat rakaman ini, insya-Allah dapat buka mushaf sama-sama, insya-Allah. Jadi kita masih tunggu lagi feedback daripada gambar dan juga suara, sama ada clear pun tak clear. Tapi insya-Allah saya akan teruskan dengan membaca daripada ayat yang ke-82, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyayatini man yaghusuna lah wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback gambar dan juga suara. Alhamdulillah, hari ini kita baca sambungan tentang apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihi salam. Tapi difokuskan sini ialah tentang Nabi Sulaiman. Yang masih tertinggal satu ayat lagi yang masih ada dalam muka surat ini. Sebelum daripada ini kita telah baca tentang Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Kedua-duanya adalah ayah Nabi Daud, anak yang Nabi Sulaiman. Kedua-duanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak perkara lah, kan. Jadi itu sahaja daripada nabi-nabi yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi-nabi yang lain mereka tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. Jadi di antara kelebihan yang Allah Taala ceritakan kepada kita terhadap Nabi Sulaiman ni ialah Allah Taala berikan kepada dia boleh menguasai angin. Asifah yang disebutkan dalam ayat sebelum daripada ni, iaitu asifah tu dia kuasai. Dia boleh nak arahkan angin tu bertiup ke mana, angin tu kuat, angin tu perlahan dan sebagainya. Di antara lagi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ni, iaitu Allah Ta'ala telah sebutkan wa minasyayatin, di antara syayatin. Syayatin sini maksudnya jin, iaitu jin-jin. Jadi maknanya kita kata menguasai jin. Yes, maknanya Nabi Sulaiman betul, dia boleh menguasai jin. Sebab itulah itu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Jin ni dia boleh kontrol. Walaupun jin tu kita tahu lah, kan, jin macam-macam perangai, kan. Kita tak dapat lihat jin ni, tetapi Nabi Sulaiman boleh kuasai, boleh kontrol dia. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sekali Nabi ni menangkap jin, sebab jin ni kacau. Jadi dia kacau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tangkap, Nabi ikat dia pada tiang. Ada satu tiang dalam masjid Nabi itu, sampai sekarang ada tiang tu, nama dia tu tiang-tiang jin, nama dia, iaitu tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikat jin tu. Tapi sebelum daripada subuh, Nabi teringat kepada doa Nabi Sulaiman ni, iaitu di antara doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah supaya janganlah diberikan kepada sesiapa selepas daripadanya kepada Nabi Sulaiman tu. Jadi dia minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala berikan kepada dia kehebatan yang tidak diberikan kepada sesiapa lagi sebelum lepas daripadanya. Jadi apabila Nabi kita teringat kepada doa Nabi Sulaiman ni,
maka dia pun lepaskan. Jadi Nabi ceritakan pada waktu subuh apabila sahabat-sahabat semua dah datang ke masjid, Nabi pun beritahulah, kalau aku tak teringat kepada doa Nabi Yunus ni, tentu aku akan biarkan jin tu terikat pada tiang tu. Itu tiang jin dalam Masjid Nabawi. Jadi orang yang pergi Masjid Nabawi boleh tengok tiang tu ada satu taman dia tiang tinggi tu, nama dia tiang jin. Jadi Nabi Sulaiman ni digunakan oleh Allah SWT, dia boleh man yaghusuna lahu. Man yaghusuna lahu, di antara jin-jin tu yang menyelam yaghusuna yang turun ke dalam air itu yaghus. Tenggelam apa ni, menyelam tu buat apa? Jin tu menyelam lahu. Jadi Allah Taala sebut sini perkataan lahu ni penting. Lahu artinya mengisyaratkan bahawa jin-jin ni diarahkan oleh Nabi Sulaiman, bukannya dia sendiri pergi menyelam tu. Maknanya bukan dia sendiri pergi menyelam kerana tujuan dia, tapi diarahkan oleh Nabi Sulaiman. Lahu untuk Nabi Sulaiman, maksudnya untuk tujuan Nabi Sulaiman. Apa kerja dia? Iaitu mereka pergi ke laut dan ke dalam laut tu dan mereka menyelam dan mereka ambil mutiara-mutiara untuk dibawa balik kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itu kehebatan dia lah kan, maknanya kan. Kalau kita sekarang ni, kita yang kena pergi menyelam, kita kena upah orang, kita kena apa kan. Tapi dia ni jin yang pergi ambil mutiara-mutiara, lu'lu' wal marjan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian wa ya'maluna amalan duna zalik, dan kemudian jin-jin ini boleh diarahkan oleh Nabi Sulaiman untuk ya'maluna, bekerja amalan ghair duna zalik, amalan-amalan lain, maknanya kerja-kerja lain. Di antaranya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Sad ayat yang ke-37 Allah Ta'ala sebut bahawa wasyayatin, Allah Ta'ala katakan dalam surah Sad tu, wasyayatin kulla banna'in, disebutkan oleh Allah Ta'ala mereka ni menjadi banna' ni pembina, kemudian menjadi rawas tu penyelam. Jadi maknanya mereka yang diarahkan membina Nabi, membina masjid-masjid, membina tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni dibina bangunan-bangunan. Sebab itulah apa yang dibina oleh Nabi Sulaiman ni hebat sebab apa? Dia boleh menggunakan jin-jin tu. Itu amalan duna zalik, amalan-amalan lain, kerja-kerja lain yang selain daripada menyelam tadi tu. Wa kunna lahum hafizin, dan Allah Ta'ala kata tetapi kamilah sebenarnya jadi Allah Ta'ala yang menundukkan semua tu, memberi kehebatan kepada Nabi Sulaiman tu, dan kemudian Allah Ta'ala lah yang menjaga. Wa kunna lahum hafizin, kamilah yang menjaga jin-jin tu. Sebab jin ini, kalau kata dalam tafsir Jalalain, maknanya dia ni apabila malam saja dia dah bina pada siang hari tu, malamnya dia nak rosakkan balik benda-benda tu. Jadi Allah Ta'ala jaga dia supaya tak merosakkan balik. Kemudian habis itu cerita tentang Nabi Sulaiman, sekarang masuk pula kepada ayat yang ke-83, iaitu Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, wa Ayyuba, Allah Ta'ala kata, dan Ayub iznada rabbahu, Allah Ta'ala peringatkan dia. Ingatlah Ayub ketika dia berdoa, nada rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata apa? Anni massaniyad durru, aku telah terkena kepada aku ni dur. Tengok kita sini adab Nabi Ayub bahawa dia tak kata bahawa ya Allah kau telah timpakan pada aku. Dia tak kata, dia tak tuduh macam tu. Walaupun memang semua benda ni berlaku kerana Allah, izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia tak sebut bahawa Allah Ta'ala yang kena benda tu kan. Tapi dia kata aku telah terkena dur. Dur ni apa-apa sajalah yang menyakitkan. Jadi macam-macam lah yang kata dalam penafsiran apakah maksudnya. Tapi majoriti ulama katakan bahawa hartanya hilang, keluarganya hilang. Ada yang kata keluarganya mati, ada yang kata keluarganya tu meninggalkan dia, kecuali seorang saja, isteri dia saja yang tinggal. Ada yang kata keluarga ni semua mati, hartanya hilang, kemudian kawan-kawan dia hilang sebab orang tak nak duduk dekat dia. Ada yang kata penyakit Nabi Dur tu ialah penyakit yang terkena kepada Nabi Ayub tu. Ada yang kata penyakit tu teruk, busuk dan sebab itu adalah tak betul lah kan. Tapi penyakit yang terkena tu ialah penyakit tu yang orang tak suka pada dia kan. Jadi penyakit apa? Jangan kita tafsir lah macam-macam sebab tak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang dahsyat-dahsyat lagi, yang dia kata ada ulat lah macam itu mengarut lah kan. Kita tak boleh sabit kan, kita tak boleh katakan kepada seorang Nabi ni satu benda yang tak elok kan, tak senonoh dan sebagainya kan. Jadi adalah dur pada dia tu yang menyebabkan orang semua tu macam-macam lah cubaan Allah Ta'ala kepada dia. Dan lama tu ada yang kata 13, ada yang kata 17, ada yang kata 18 tahun. Maknanya lama masa dia, bukan sehari, bukan sebulan 2 bulan. Kalau kita ni kena COVID-19 ni baru 2 tahun 2 tahun lebih kan. Tapi dia ni 18 tahun ada yang kata 13, ada yang kata 17, ada yang kata 18 maknanya sangat-sangat lama lah kan. Ad-dur ni terkena tu. Jadi dia pun berkatalah kepada Allah SWT, dia kata ya Allah,
anni massani ad-durru, aku terkena dur ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Dia tak kata ya Allah hilangkanlah, tak, tapi dia kata wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha penyayang daripada yang maha penyayang. Maknanya kan arham ni maha kasih sayang kan. Gitu, itulah doa dia kan, simple saja doa dia. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu dalam ayat 84, Allah Ta'ala kata fastajabna lahu, kami istijabkan, kami mustajabkan doanya. Tengok kan, doa kan, doa je. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kashafna makna hilangkan, ma bihi apa yang terkena pada ma bihi min durrin, daripada dur, apa yang telah kena kepada dia itu kan, yang itulah dur yang menyakitkan dia kan, yang menyebabkan dia ni. Jadi wa atainahu ahlahu, bukan sekadar tu lagi, Allah Ta'ala sebutlah wa atainahu ahlahu, dan kami telah bawa datang kepadanya ahlahu maknanya family-nya. Jadi yang kata family ni makna dapat semula, anak dia dapat semula, ada yang kata balik semula, ada yang kata dia dapat anak lain yang mana bukan sekadar anak tapi berganda lagi daripada tu. Ada yang kata sampai belas lah, itu wallahu alam lah kan bilangan tu. Wa mislahum ma'ahum, Allah Ta'ala kata wa mislahum ma'ahum, dan seumpama dengannya, bersama-sama dengan mereka. Ada yang kata makna sebab tu kata berganda di sini, berganda maknanya berganda lagi anak dia tu. Ada yang kata harta dia tu berganda lagi daripada apa yang diperolehi sebelum daripada dia terkena tu kan. Jadi ini adalah berkat kesabaran dia kan. Nak mengajar kita bahawa pentingnya kita ni bersabar kan. Apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, kita kena sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Bukan makna tak boleh berubat, tapi maksudnya kena bersabar kan, kena terkena kan. Kalau kita tak baik dan sebagainya, kena sabar sebagaimana sabarnya Ayub. Dan kemudian Allah Ta'ala kata rahmatan min indina, semua itu adalah rahmat daripada Tuhan, daripada sisi kami, wa zikra lil abidin, dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang memperhambakan diri. Ayat 84 ni. Jadi itu adalah kisah tentang apa ni, kita kata Nabi Ayub yang menjadi simbol kepada ni. Jadi banyaklah lagi cerita tentang Nabi Ayub di tempat-tempat lain kan. Bagaimana selepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cerita sikit lah kan, Allah Ta'ala suruh hentakkan kaki dia ke bumi, jadi daripada situ keluarlah air. Air memancuk keluar. Ini dia ceritakan bahawa makna isteri dia tinggal bersama dia sangat-sangat miskin kan, sehingga dia katakan dalam setengah tafsir tu, dia kata makna isteri tu potong rambut, terpaksa jual rambut dia kan, sehingga makna tak ada rambut kan. Jadi dia balik, jadi pada masa dia keluar tu, last tu dia keluar tu, balik-balik dia jumpa seorang lelaki di rumah dia tu. Jadi dia tanyalah mana Ayub. Dia tanya mana Ayub, suamiku. Dia kata akulah. Nabi Ayub kata akulah Ayub tu kan, akulah Ayub tu. Jadi isteri dia tu terkejut kan tengok Ayub ni kan. Sebab apa? Berubah habis kan, tak sehat, tiba-tiba sehat kan. Allah Ta'ala suruh hentakkan kaki dia, masa isteri dia tak ada tu, hentakkan kaki, keluar air daripada situ. Lalu dia pun dikatakan maknanya kan, lalu Allah Ta'ala suruh minum air tu. Dalam ayat lain yang kita baca kan, Allah SWT minum air tu dan juga mandi menggunakan air tu. Jadi bila minum maknanya dia menghilangkan penyakit-penyakit dalam badan, yang dalaman, kemudian yang luaran tu dia mandi. Lepas daripada tu terus dia sihat kan, dia berubah menjadi kembali sampailah sehingga isteri itu sampai tak kenal dia. Itu kan kehebatan. Lalu kehebatan lagi lah cerita sebagaimana cerita dalam hadis, ialah maknanya semua datang tu, emas datang kepada dia kan dalam bentuk belalang kan. Jadi dia pun tangkap lah pada masa tu Allah Ta'ala. Kita akan cerita kan insyaAllah kan, kita baca dalam tempat yang lain Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Ayub ini yang sangat-sangat menarik kan. Tapi di sini cerita ringkas saja, iaitu dia berdoa, nak cerita doa dia bagaimana sabar dia, dan berdoa dia tu dia taklah macam-macam kami minta, dia minta dengan keadaan sopan dan sebagainya. Ini contoh lah bagaimana doa seorang Nabi kan. Seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Ismail. Jadi Allah SWT seterusnya ialah Allah Ta'ala kata wa Ismaila, dan ingatlah di baris atas tu kan, Ismaila, dan juga ingatlah Nabi Ismail, wa Idrisa, dan kemudian wazal kifli. Kita sebut Zulkifli, tapi za tu maknanya dalam bahasa Arab ni za, dia boleh za, zuzi, ikut keadaannya, tapi asalnya Zulkifli lah. Tapi dia boleh baca Zalkifli kalau tengok keadaan tu, jadi baris atas jadi Zalkifli. Jadi maknanya ialah nama dia Zulkifli lah kan. Jadi Nabi Ismail, dan ingatlah Allah Ta'ala sebutkan, ingatlah Nabi Ismail, Nabi Idris, dan juga Nabi Zulkifli. Zulkifli ni tak banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi ulama-ulama ada berbeza pendapat sikit lah. Ada yang kata dia ni seorang Nabi, yes, tapi ada yang kata dia bukan seorang Nabi, seorang yang soleh saja. Tapi majoriti kata dia seorang Nabi lah kan. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa Zulkifli ni maknanya dia ni sebenarnya ialah
tu dia kata Gautama Buddha, sebelum daripada diselewengkan oleh orang Buddha lah kan dia adalah Buddha tu. Wallahu a'lam bisawab, itu adalah kata-kata pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama sajalah kan. Tapi Zulkifli ni artinya, kifli ni maknanya ialah sanggup maknanya. Kesanggupan. Jadi kenapa dinamakan Zulkifli? Kerana dia ni sanggup untuk dia berjanji dengan diri dia untuk sembahyang pada waktu malam dan juga untuk berpuasa pada siang hari, dan dia sanggup melakukan benda tu. Jadi sebab itulah nama dia Zulkifli. Itu menurut setengah ulama lah kan. Jadi pada masa itulah dia kata Allah Ta'ala kata kullum minas sabirin, semua tu adalah orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala puji mereka. Sabar apa? Sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa Ta'ala kata wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan semua tu ke dalam rahmat kami. Maksud rahmat kami itu ialah kami berikan kepada nubuwah. Kata ulama-ulama yang mengatakan bahawa Zulkifli juga adalah Nabi kan. Jadi Allah Ta'ala telah wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka semua tu, iaitu Nabi Ismail, Nabi Idris dan juga Nabi Zulkifli. Nabi Idris pun begitu juga iaitu seorang Nabi yang berada di antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihi salam, yang cerita dia tak banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada yang kata sebab Nabi Idris nama dia Idris, iaitu dia adalah orang paling mula-mula sekali pandai menenun kain Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, iaitu menjadi nabi. Innahum minas solihin, mereka semua itu adalah orang-orang yang soleh. Seterusnya ayat yang ke-87. Ayat yang ke-87 Allah SWT pindahkan kita lagi menceritakan pula tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Yunus bin Matta nama dia Yunus bin Matta. Dia ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus ni, ke satu tempat nama dia Ninawi. Ninawi ni ialah satu tempat dekat Mosul sekarang ni, negeri Iraq di sebelah utara, tempat sebelum sampai kepada sempadan negeri Turki. Di antara itu, jadi ada satu tempat nama dia Mosul. Boleh search dalam Google Map. Pada hari ini kita akan jumpa situ tempat nama Mosul. Satu tempat tu ada satu tempat nama Ninawi itu adalah tempat Nabi Yunus alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum tu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni berdegil. Jadi ceritanya ialah ceritanya sebagaimana disebutkan bahawa dia ni setelah daripada dia berdoa begitu lama kepada kaum dia, tak sebutkan berapa lama, tapi selepas daripada tu dia tengok rasa kaum dia tu memang tak nak beriman lah, dia pun keluar daripada tempat tu. Dia keluar tempat tu, kalau ikutnya situ lautnya tidak ada, tapi ada sungai yang besar kan, iaitu sungai Tigris jadi pun dia nak larilah daripada tempat kaum dia tu. Dalam keadaan belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak izin lagi dia pergi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bila Allah Ta'ala izinkan dia berhijrah, barulah Nabi kita ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi Yunus alaihissalam ini dia belum diizinkan oleh Allah Ta'ala lagi, dia tak minta izin lagi, Allah Ta'ala tak beri izin lagi, dia dah keluar, dah lari daripada tempat tu. Jadi oleh kerana perbuatan tu dan dia keluar tu dalam keadaan apa Allah Ta'ala sebut sini, wazannun idh dhahaba mughadiban. Allah Ta'ala kata, dan nun, izan nun ni, nun nama ikan lah dia kata kan, iaitu nun, kalau kita pakcik ikan tu kan, iaitu Nabi Yunus bin Matta ketika dia pergi dalam keadaan marah, mughadiban. Kalau ikutnya dalam bahasa Arabnya mughadiban mana, dia pun marah kepada kaum dia pun marah kepada dia, dua-dua tu memarahi lah kan jadi dia marah kepada kaum dia tu, fazanna allan naqdira alaih, dan dalam keadaan dia menyangka bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak marah pada dia. Lan naqdiru alaihi itu di antara pandangan ulama memberi makna lan naqdiru alaihi itu maksudnya tak sempitkan padanya, tak sempitkan, maksud sempit itu maksudnya ialah Allah Ta'ala tak marah pada dia. Dia fikir macam itulah. Jadi cerita dia pun lari kan, lari, lepas tu naik bot, naik perahu tu, perahu yang bawa orang, tiba-tiba perahu tu ada gelombang kan. Jadi tuan perahu tu pelik kan. Biasanya berlaku macam ni apabila ada orang lari daripada tuan dia, orang lari daripada tuan, mana hamba yang lari daripada tuan dia. Tapi ni siapa-siapa cari-cari tak ada, jadi mereka cabut undi. Asalnya dikatakan Nabi Yunus tak cabut undi sebab dia orang soleh kan, dia orang baik kan. Tapi lama-lama gelombang tak hilang juga, jadi akhirnya dia cabut, tengok-tengok naik keluar Nabi Yunus alaihissalam. Sebab Nabi Yunus rasa, barulah dia sedar pada masa itu kan bahawa dia bersalah kerana lari daripada kaum dia tu sebelum daripada mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selepas itu cukup 3 kali yang terus naik nama dia kan, jadi dia sendiri terjun
ke dalam laut tu dan dimakan oleh ikan. Jadi ada sebutkan dalam setengah-setengah riwayat tu ikan tu datang daripada jauh sebab just untuk nun tu datang untuk telan Nabi, dan dia berada dalam perut ikan tu selama 40 hari dikatakan, sebagaimana setengah-setengah ulama-ulama tafsir sebutkan. Jadi ketika dia berada dalam perut ikan itulah fanada fi zulumat, Allah Ta'ala kata sini, maka dia pun berdoa dalam zulumat sini, maka dia pun berdoa kepada Allah lah bila tengok ikan tu, dia rasa bersalah sini dalam kegelapan sini maksudnya ialah kegelapan malam pada masa tu waktu malam, dan kemudian yang keduanya dalam perut ikan, kemudian yang ketiga dalam laut pula. Jadi mana 3 kegelapan, gelap. Tapi Allah Ta'ala dah perintah dah kan, setengah tafsir kata Allah perintahkan kepada ikan tu jangan makan, jangan sentuh daging dia. Jadi seolah-olah macam perut ikan tu menjadi penjara kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala fi zulumat alla ilaha illa anta. Tu yang pertama. Ada 3 komponen lah kita kata kan dalam doa ni. Yang pertama sekali, la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan melainkan engkau. Tu nombor 1. Yang keduanya, subhanaka. Yang keduanya ialah dia memuji Allah, maha suci engkau, maknanya kau apa yang kau tetapkan, apa yang kau tak ada kekurangan apa-apa. Kemudian inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya akulah yang sebenar-benarnya minaz zalimin, terdiri daripada orang yang zalim. Kenapa dia merasa dia zalim sekarang? Kerana dia lari daripada kaum dia sebelum mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia katakan bahawa doa ni adalah doa yang sesuai lah kan, dibaca bagi orang yang menghadapi kesukaran, orang yang menghadapi apa, dipenjarakan kerana kezaliman dan sebagainya, maka dia baca doa ni, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi itu doa Nabi Yunus, doa 87 muka surat ayat yang ke-87. Kita tengok seterusnya apa yang terjadi bila doa Nabi ni. Allah Ta'ala ceritakan fastajabna lahu, maka kami pun fastajabna lahu, kami istijabkan doa. Walaupun 40 hari kita kata kan, sebagaimana setengah ulama sebut, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia daripada ghammi. Ghammi itu ialah laut itulah kan, iaitu kegelapan yang dia berada di dalam itu, dalam kesengsaraan itu. Jadi Allah Ta'ala telah selamatkan dia. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala berkata di sini, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Ta'ala ni nak selamatkan orang beriman ni kan, boleh macam-macam kan. Kalau ikutnya maksudnya dalam perut ikan tu mati ni kan. Kalau ikut kajian sekarang lah, dikatakan bahawa apabila manusia tu masuk dalam perut ikan, apabila dia telan, ada juga pernah berlaku kan, orang yang sedang menyelam dalam laut tu, tiba-tiba dia makan oleh ikan paus yang besar tu. Jadi bila masuk dalam tu, tapi orang tu diceritakan ada dalam internet lah kan dia hanya beberapa second saja kan akan keluarlah asid yang akan merosaklah kita tu kan, badan kita tu kan. Tapi orang tu sempat keluar, diceritakan macam mana, wallah alam lah kan, boleh tengok kan insyaAllah kan, tuan-tuan semua boleh tengok dalam internet tu, diceritakan orang tu pernah berlaku cerita ni kan. Maknanya sekejap. Jadi bagaimana kalau kita kata boleh berada dalam perut ikan tu selama sampai kata 40 hari ataupun kurang, ada yang setengah ulama kata kurang tak sampai 40 hari tu, tapi maknanya ialah dalam masa yang lama tu. Sebab itulah kan dalam ayat yang lain disebutkan bahawa Nabi Yunus AS apabila dicampakkan ke tepi pantai, cerita seterusnya kan kita ceritakan sikit, dicampak ke tepi pantai, dia dalam keadaan sangat sakit badan, sangat penat kan, sangat apa-apa kan, sehinggalah Allah Ta'ala pun tumbuhkan di tepi itu pokok labu kan. Lalu dia makan daripada pokok labu tu dan sebagainya. Kemudian dia pergi balik kepada kaum dia, tengok-tengok kaum dia, dia menyeru kepada kaum dia, maka kaum dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita kepelikan sikit kan. Kalau ikutnya apabila seorang Nabi tu telah lari daripada tempat tu, Allah Ta'ala akan hantarkan bala kepada tempat tu kan, kalau mereka tidak beriman. Tapi yang special sikit, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Yunus, kita dah baca dalam surah Yunus ayat 98, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri keistimewaan kepada kaum Nabi Yunus ni. Oleh kerana Nabi Yunus tu keluar tanpa izin daripada Allah Ta'ala, maka dan apabila keluar saja, kaum dia tu merasai bahawa azab tu akan datang. Jadi mereka akhirnya beriman. Jadi bila Nabi Yunus datang kepada mereka, lebih daripada 100,000
lebih dari 100,000 disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang telah beriman kepada Nabi Nuh, dan kami Allah Taala kata telah memberikan nikmat kepada mereka ini. Sebagaimana Allah Taala sebutkan, falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, melainkan kaum Nabi Yunus. Jadi insya-Allah boleh baca insya-Allah kepada ayat ni lebih detail. Kita dah baca dulu, iaitu dalam surah Yunus ayat yang ke-98 insya-Allah. Seterusnya ialah Allah Taala cerita wa Zakaria, dan seterusnya Zakaria. Dan Zakaria kisah pula, iaitu iznada rabbahu rabbi la tazarni farda, ketika dia berdoa. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Taala. Apa doa dia? Iaitu iznada rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rabbi, ya Tuhanku, la tazarni farda, janganlah engkau tinggalkan aku ni dalam keadaan keseorangan. Bukanlah dia seorang, bukanlah makna dia ramai, dia ada isteri dia ada pengikut dia kan, orang-orang yang bersama dengan dia ramai. Bukanlah dia seorang, tapi dia merasai bahawa dia nak anak. Dia nak anak. Jadi bila nak anak, dia membaca doa ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan selepas daripada itu kan, fastajabna lahu, iaitu ayat yang ke-90 kan, ayat ke-90 selepas daripada ni. Jadi kita tengok dulu Nabi Zakaria, Allah Taala cerita, dan Nabi Zakaria ketika dia berdoa rabbahu rabbi la tazarni farda, ya Allah jangan kau tinggalkan aku ni dalam keadaan keseorangan. Kemudian dia kata wa anta khairul warisin, sedangkan Allah engkau adalah sebaik-baik warisin, khairul warisin. Kenapa dikatakan Allah ni sebaik-baik warisin? Kerana manusia semua ni, semua makhluk semua akan hilang nanti kan, akan mati semua kan. Yang tinggal siapa? Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hayyun la yamut, Allah Taala hidup, tak mati-mati kan. Jadi maknanya semua benda ni siapa yang akan warisi kalau tak ada orang seorang satu saja yang hidup kan? Allah Taala. Jadi makna dia lah khairul warisin. Semua benda ni akan tu. Jadi begitulah Nabi Yahya, Nabi Zakaria ni, Nabi Zakaria ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam ni, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi apabila dia berdoa macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun perkenankan doa dia sebagaimana yang ada dalam ayat ni, fastajabna lahu, dalam ayat yang ke-90 satu ayat saja dalam muka surat yang terakhir ni, muka surat ini, ayat yang terakhir dalam muka surat ni, ya Allah Taala kata fastajabna lahu, lalu kami telah istijabkan, mustajabkan doa dia. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada, tengok kan Allah Taala sebutkan wahabna anugerah kan. Kalau dalam bahasanya wahabna ni memang hadiah kan lah, sesuatu macam special kan, hadiah kan, habna lahu wa wahabna lahu Yahya, Allah Taala berikan kepada dia, kurniakan kepada Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami telah perbaiki istrinya. Maknanya zaujah tu ialah istrinya. Kadang-kadang dalam Quran ni digunakan perkataan imra'ah. Imra'ah ni makna isteri juga. Kalau kata imra'atu Zakaria, itu isteri juga. Tapi penggunaan itu berbeza kadang-kadang kalau dia guna imra'ah ada makna isteri tapi makna lain sikit. Kalau perkataan dia ialah zauj, maknanya isteri juga tetapi makna dia lain sikit. Apa makna dia tu? Itu kita tengok dalam keindahan bahasa Al-Quran kan. InsyaAllah bukan tempat di sini, nanti takut panjang. Jadi kita sebutkan sini bahawa Allah SWT sebut Allah Ta'ala lah yang baiki dia. Baiki tu kata ulama ialah maknanya dulu dia tak dapat anak, maka dia boleh jadi dapat anak. Maknanya siapa yang boleh buat benda ni semua, mudah saja bagi Allah SWT, kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala telah baiki lahu zaujahu, untuknya, zaujahnya, istrinya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi habis itu cerita dia. Kemudian Allah Ta'ala kata innahum sini ialah siapa ni? Inilah semua Nabi-Nabi yang di atas tu, yang disebutkan, yang telah kita baca sebelum daripada ni. Innahum, mereka semua tu. Jadi kisah Nabi Zakaria habis itu kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala cerita semua mereka tu, Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan tu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah Ta'ala puji mereka ni, ialah mereka semua ni adalah orang yang yusari'una fil khairat. Mereka ni berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian wa yad'unana, yang kedua Allah Taala sebutkan mereka semua ni adalah yad'unana, mereka semua ni adalah berdoa kepada kami dalam keadaan dua, raghaban wa rahaba. Raghaban ni maknanya ialah dalam keadaan mengharap, kalau rahaban ni dalam keadaan takut. Jadi dia ada dua perkara. Maknanya ni nabi-nabi kita ni, nabi-nabi semua ni pun berdoa macam ni, pun berdoa dalam keadaan harap apa? Harap sangat Allah Ta'ala terima doa mereka, takut kalau Allah Ta'ala kenakan hukuman
seksa dan sebagainya. Tengok kan Nabi-Nabi pun takut kan. Jadi apatah lagi sepatutnya kita ni lagilah dalam keadaan raghaban wa rahaba. Sepatutnya kan, kalau Nabi-Nabi ada raghaban wa rahaba, maka kita sepatutnya lebih-lebih lagi kita berdoa, patut doa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan itu doa yang terbaiklah yang Allah Ta'ala sebut. Kemudian wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu lana hanya kepada kami. Tengok kan, dia letak di depan lana tu di depan, khashi'in. Kalau ikutnya khashi'in lana, tapi lana khashi'in, bila depan ni ada di depan, maksudnya lah iaitu maknanya hanya kepada kami saja mereka itu khashi'in. Khashi'in itu mutawadi'in, merendahkan diri. Merendahkan diri, takut merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak merendah diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakat itu saja insya-Allah. Alhamdulillah kita sampai kepada muka surat akhir muka surat ini, dan kita akan sambung lagi insya-Allah esok hari, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, di muka surat yang ke 330. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa seperti biasa insya-Allah untuk share kepada semua, insya-Allah share kepada semua, like, berikan link, hantar link, letakkan link kita di dalam semua WhatsApp group kita yang ada, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, kurniakan pahala kepada kita kan. Yang mungkin kita tahu kan kadang-kadang kita ni tak mampu untuk amalkan sepenuhnya kan, tapi kemungkinan ada orang lain yang dapat link tu, dia akan beramal yang lebih baik daripada kita, dan kita akan mendapat pahala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.